Abang Zainal, saya tahu kita dah lebih pada sejam. Saya pun tidak mahu ambil masa begitu lama. Tapi saya tak buat apa pun. Saya esok baru stream saya baru balik daripada Jordan, saya berehat sekejap. Abang Zainal, ramai yang kata tolonglah live kat TikTok. Tak mungkin. Saya takut. Saya tak biasa. Saya dah bentuk community Facebook saya lama. Jadi saya selesa kan. Ni pun saya tengok baca-baca ni pun saya takut. Saya tak mahu bukan apa ni Farah. Saya takut satu perkataan yang keluar daripada mulut saya telah membuka beribu-ribu perkataan yang keluar daripada muka orang lain untuk mencetuskan fitnah. Itu yang paling saya takut. Sebab saya anggap perang ini yang paling besar adalah bukan kepada rakyat Gaza, tapi fitnah yang sedang berkembang di kalangan mereka yang berada di luar Gaza. Perang ini ujian dia paling berat pada Gaza adalah kita nampak dalam gambar. Yang kita tidak nampak adalah perpecahan yang berlaku dalam hati orang Islam. Masya Allah. Kesan dia paling dahsyat adalah perpecahan di kalangan orang Islam kerana mereka tidak dapat orang yang duduk saja ni. Orang yang duduk saja ni, dia tak dapat nak menyatukan hati-hati dia. Orang Gaza tu dah tahu dah. Sebab ini bukan perang pertama. 2014 mereka dah lancarkan perang yang besar. 2021 mereka diserang secara besar-besaran. Dan mereka terlibat dalam semua perang. Perang mereka lagi besar. 48. Tahun 48 mereka perang. Tahun 56 perang yang dilupakan sejarah pun mereka perang. 67, 73 mereka perang. 87 sampai tahun 93, 3,000 orang mereka terkorban dalam intifada yang pertama. Mereka buat lagi intifada yang kedua, 2000 sampai 2005. Dia orang buat lagi intifada 2009-2010. Orang yang berada di Gaza ni telah melaluinya. Dan mereka istiqamah untuk menuntut sebuah negara Palestin mereka. Kita yang saya takut Farah. Yang tengok ni. Jadi yang tengok ni, kemudiannya lidah kita menjadi lidah pendusta kepada saudara seagama. Tangan kita ni mengetik ni, dulu hukumnya hanya lidah yang akan diadili, sekarang ni dengan jari sekali akan diadili. Apa yang kita ketuk dalam penghinaan-penghinaan yang kita panjangkan. Sebab tu saya kata, kesian saya tengok penghinaan ke atas Hamas, fitnah ke atas Khalid Meshal. Yahudi tak buat apa pun tentang Khalid Meshal. Yang dibuat hanyalah Naftali je. Naftali ni letak satu gambar dia dekat Telegram. Naftali ni adalah pegawai politik Benjamin Netanyahu. Dia letaklah gambar. Orang ni tak tahu sejarah ni, orang kita ni. Dia letaklah gambar Ismail Haniyeh sedang makan salad mewah dengan pegawai-pegawai dia. Kemudian sedang duduk dalam gym berkayuh basikal. Dia hantar gambar Ismail Haniyeh naik kapal terbang private jet mewah. Dan satu gambar lagi saya lupa. 4 gambar ni menyebabkan orang fitnah. Kerana orang tak tahu kedudukan Ismail Haniyeh sebagai pemimpin Hamas. Dia naik jet persendirian adalah di bawah keselamatan kerana itulah jet yang dikawal oleh tentera Qatar. Berarti tiap kali dia nak keluar, dia kena naik jet sebab dia nak pergi Qatar. Dia tak boleh pergi negara lain kerana dia disenaraikan sebagai penganas. Bila dia naik, Qatar ni negara kaya, cantiklah jet dia. Dia bukan sewa macam budak traders tu. Budak-budak traders Malaysia pergi sewa, ambil gambar, pusing dekat airport. Ada orang ke kah? Dia ni orang yang dihormati. Maka nak lindung nyawa dia supaya dia tidak, sebab ada tahun 1996 percubaan untuk Khalid Meshal di Jordan. Jadi orang bagi perlindungan. Bila dia sampai di Qatar, dah ada pencemaan dulu nak bunuh Khalid Meshal, maka orang beri perlindungan kepada Ismail Haniyeh. Sekarang dia orang nombor 1. Berarti dia duduk di hotel, dia tak boleh pergi exercise dekat Qatar, berlari-lari macam kita dekat Taman Tasik di Tiwansa. Sebab ejen-ejen Yahudi akan cari dia, maka dia diberi basikal exercise dia dalam bilik. Makan minum dia dapat mewah, tempat tinggal dia dapat mewah, semua dibagi oleh Qatar. Kerana Qatar dan juga Jordan, 2 negara yang sentiasa memberi perlindungan pada Hamas. Jadi orang tak faham, kerana gambar Naftali hantar 4 tu, saya tengok, ya Allah, ya Tuhanku, apalah mereka dah buat. Bergegar dunia. Ni. Padahal mereka tak tahu, semua kemewahan yang dinikmati oleh Ismail Haniyeh bukan daripada wang rakyat Palestin, tapi dari kasih sayang kerajaan Jordan dan daripada kasih sayang kerajaan Qatar. Kerana mereka tak mahu Ismail Haniyeh dibunuh. Sekurang-kurangnya dah tengok 2 kan saya kata. Yang dibunuh, Syekh Ahmad Yassin dibunuh 2004, 3 bulan kemudian Abdul Aziz Rantisi. Khalid Meshal cuba dibunuh 1996. Maka negara-negara Islam ni yang kasih sayang ni, dia bagilah perlindungan. Keluar 4 gambar tu, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Bagaimana mudahnya Naftali, seorang Yahudi yang hanya berpangkat macam sekpol ya, kepada Benjamin Netanyahu, dia flash gambar tu 4 keping dekat Twitter, berantai fitnah. Tengok betapa rapuh kita punya lidah yang boleh menjadi penyambung lidah Yahudi. Okey, Tuan Haji Zainal, satu soalan tadi dah sentuh sikit, tapi tak elaborate. Saya nak minta sikit lah. Sebab ada juga yang memfitnah bahawasanya masyarakat Gaza itu
berpegangan Syiah? Tak betul. Tak betul langsung. Populasi Palestin di dalam tanah air mereka adalah 8 juta orang. Pemegang kewarganegaraan Israel 2 juta orang. Mereka populasi mereka 80 ke 9% adalah Muslim Sunni. 10% adalah Kristian. Tak ada Syiahnya. Kerana di waktu begini, bila berlaku Abraham Accord, perjanjian Abraham Accord, maka Hamas berada dalam keadaan getir. Dia getir lah. Palestin ni dah diabaikan oleh saudara-saudara kerana negara-negara berpengaruh seperti UAE dan Bahrain telah pun menandatangani, mengiktiraf Israel. Kemudian dia tengok Sudan. Dia tak terasa sangat Sudan, tapi dia terasa kerana Morocco juga menandatanganinya. Kemudian Tunisia minta. Kemudian beberapa negara menunjukkan minat. Maka itulah Ismail Haniyeh ni melahirkan rasa protes dia. Maka rasa protes dia tak tahu mana negara yang dia nak pergi. Dia pergilah salah satu adalah bercakap dengan Iran. Bila dia bercakap je dengan Iran, kita main jatuh hukum lah. Mengatakan bahawa dia adalah kakasan Iran. Yang kita nak tanya sekarang, kalau saya jujur, kita jujur lah apa ni Farah. Kita nak tanya dulu. Ketika kita telah memiliki hubungan yang begitu baik dengan mereka, apa yang kita lakukan? Hinggalah kawan kita ni, saudara kita ni pergi kepada saudara yang lain, iaitu orang-orang Syiah, untuk minta bantuan. Saya kalau jadi saya kan, saya lebih mengutamakan menentang lebih mengutamakan pertuturan saya untuk menentang normalisasi Israel. Lebih ke situ daripada bercakap tentang Hamas adalah kakasan Iran. Tak. Tengok situ, kita tak jumpa komuniti Syiah di dalam masyarakat Palestin. Kristian dia ada terbahagi kepada beberapa. Yang Al-Ahli itu kan, hospital yang kena bom tu adalah Anglican. Kalau kita pergi, ada juga sebahagian Palestin adalah Christian Maronite. Tak betul. Itu adalah satu fitnah yang sangat besar kepada Hamas dengan mengatakan Hamas ini adalah Syiah. Hamas pergi dan berunding dengan Iran dalam beberapa keadaan adalah kerana Hamas merasa kecewa kerana banyak negara-negara Sunni telah pun memulakan langkah dengan mengadakan perbincangan dan mengura-urakan apa yang dipanggil sebagai normalisasi Israel. Jadi oleh kerana satu-satu ayat je yang keluar daripada Iran kan Presiden Iran daripada zaman Ahmadinejad sampailah Halim Rohani, sampailah pun Presiden sekarang. Mereka tetap mengatakan bahawa tidak ada peta Israel di atas dunia ni. Maka tu Hamas kata kerana inilah kenyataan yang paling keras yang datang, maka dia pergi berbaik dengan Iran kerana Iran mengekalkan pandangan yang sama selepas bertukar 3 presiden. Daripada Presiden Ahmadinejad yang radikal, Halim Rohani yang lebih diplomatik, sampailah pemimpin sekarang yang lebih diplomatik. Ayat itu tetap ada. Diulang-ulangnya setiap kali mereka naik bahawa itu adalah negara yang tidak wujud di atas peta. Jadi apa lagi? Apa pilihan yang ada kepada Hamas? Dia pergi kepada orang yang boleh dia minta bantuan yang sependapat dengan dia. Kerana pendapat yang paling keras kata Israel adalah Iran. Iaitu negara Iran ni kenyataan ni Israel ni negara yang tak ada dalam peta. Okey? Saya harap tak tahulah apa orang komen. Saya pun tak ada nak baca. Kecil sangat tulisan. Tapi saya harap tuan-tuan semua bersangka baik. Saya harap. Saya pun tak selalu live. Bukan tak selalu, ni first time saya live TikTok. Saya minta maaf kalau saya sebut satu perkataan. Kadang-kadang susah Farah. Kita sebut Ismail Haniyeh, 10 orang naik tuduhan. Kalau saya tak sebut nama tu, 10 orang tu tak tuduh dia. Bila saya sebut. Tapi saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan fakta. Saya mencintai Palestin daripada usia kerjaya awal saya. Saya masuk Israel 2 kali. Saya pergi ke Palestin. Setiap kali apa berlaku je, hari anak buah ni subuh saya di masjid yang lain, maghrib saya di masjid yang lain untuk memperkisahkan tentang sejarah Palestin secara konsisten. Sebut kata Palestin ni, saya kata satu-satu yang Allah beri pada saya waktu hayat saya ada. Allah uji saya pada waktu hayat saya ada, yang pahalanya besar kalau saya pandai menyambilnya, iaitu ujian bersangka baik kepada saudara-saudara saya yang sedang berjuang. Bagi mereka kasih sayang, bantu mereka dengan doa dan perbuatan. Maka tu saya tidaklah berkeluh kesah dan penuh dengan kebencian. Kerana kita ni habis kita fikir tentang logik dunia pun Farah. Habis kita fikir tentang kemahuan dunia lah yang ditulis oleh Al-Razi sebagai apa Pakcik Idra yang menikmatkan tapi menipu kamu.
Tapi ada satu benda lagi kita kena pegang. Kita beriman dengan Allah, dengan agama Allah ni kena ada bersangka baik. Allah aturkan semua benda. Satu hari kalau diizinkan kita menang, kita akan menang. Kalau kita paksa-paksakan hingga kata kita boleh mendahului takdir Allah pun payah juga. Nanti kita akan salahkan orang. Cuma hari ini kita tetap berjuang. Cinta kasih sayang. Tuan-tuan yang ada RM1 donate lah ke tabung-tabung yang berkaitan dengan Palestin. Sama ada Cinta Gaza, Nuri dia, isteri dia di sana, Abang Nuri ni. Bantu. Bantu. Daripada kita habiskan komen-komen kita dengan benda-benda yang kita menjadi, saya kata memperpanjangkan lidah Yahudi. Iaitu menimbulkan pecah belah di kalangan orang Islam yang Yahudi tak payah labur 5 sen pun dalam CNN beli iklan. Dia beli daripada kebencian yang memang telah tersemat dalam jiwa orang Islam. Maka kita panjang-panjangkan. Maka Yahudi kata tak perlulah kita bekerja. Kerana apa yang perlu kita buat adalah membangkitkan kebencian sesama mereka supaya akhirnya mereka ni tidak boleh bersatu. Kerana perbezaan di kalangan mereka. Kerja Yahudi jadi senang kerana kita sendiri memudahkan kerja dia. Okey? Jelas. Saya nak minta izin satulah. Kalau saya jemput nanti mai ada lagi. InsyaAllah. Saya free hari Ahad je. Petang saya stream sini. Kalau hari Ahad je Farah nak je bagi tahu awal anak saya. Saya tak reti butang-butang ni semua. Tekan-tekan button ni anak saya tolong buatkan ilham. Yang kat sini komen Abang Zainal dia kata jom pergi balik FB. Ni jangan bang dah main sini. Dia kata jom balik. FB esok. Esok FB 5 petang saya akan stream. Sebab banyak orang nak tunggu laporan saya bawa balik daripada Jordan. Itu pun tak sempat nak tanya habis. Tapi insyaAllah ini adalah seorang individu yang saya sangat hormati, yang begitu berpengalaman, yang mampu berbicara isu-isu besar dalam bahasa yang kita boleh hadap, yang kita boleh faham. Itu dia 6,000.2 ni kawan-kawan ataupun peminat Abang Zainal ni yang datang sini, insyaAllah. Jazakallah khairan kathiran. Terima kasih mengingatkan hati-hati kami untuk bersatu padu supaya kita tak hanyut dalam emosi dan konspirasi dan juga propaganda. Bayangkan hanya 4 keping gambar porak-peranda seluruh ummah. Hanya kerana kita tak faham geopolitik, kita terus menghukum kenapa Hamas berkomunikasi dengan pihak Iran. Jelas sekali pada malam ini. InsyaAllah ini komitmen saya di platform ini untuk menyampaikan maklumat bersandarkan fakta dan bukan sentimen. InsyaAllah. Terima kasih Abang Zainal for your support. I will find you again. Sebab saya bagi tahu dekat Farah. Ingat Farah. Ya. 33 keturunan Islam tidak akan dapat melihat kezaliman Yahudi kecuali mereka membacanya daripada Al-Quran. Kita ni selepas 1948 Yahudi ambil Palestin, Allah buka hijab kita untuk melihat inilah bangsa yang aku laknat dalam Al-Quran. Ya. Ini generasi. Jadi peluang kita nak menjadikan benda ni sebagai satu daripada Allah bagi kepada kita, gunakanlah dengan tidak menjadi musuh kepada kebenaran. 33 orang lain keturunan Islam selepas wafat Rasulullah, mereka hanya boleh membaca Al-Quran tentang kaum Bani Israel yang jahat ni, yang akan merosakkan kedua kalinya. Bila Bani Israel ni ambil bumi Palestin, barulah kita, generasi Islam yang ke-32, 33, 34, 35 ni dapat melihat kebenaran Al-Quran. Memang betul inilah kaum yang Allah laknat. Jadi jaga. Jangan kerana Allah bagi kita lihat benda tu, ya Allah tutup daripada umat-umat yang sebelum ni. Allah tutup hingga mereka hanya boleh membacanya daripada Al-Quran. Ya Allah izin kita lihat. Maka kita juga adalah daripada generasi yang terpilih. Masya Allah. Dan itu satu sudut sisi tadabbur Al-Quran yang saya baru terlintas pada malam ini. Memang kita tahu Allah sebut, this is the prediction, future prediction yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab ada beberapa bahagian Al-Quran yang tidak wujud dikala wahyu turun dan berlaku dalam bentuk realiti tentang kemenangan peperangan sebagai contohnya dan sebagainya. Dan ini satu prediction ya. Zaman kita yang dapat lihat kebenaran kata-kata Al-Quran, di mana Yahudi itu membuat keros akan buat kedua kalinya. Masya Allah, moga kita tidak menjadi lidah yang merosakkan lagi. Amin. Abang Zainal, walaupun Abang Zainal tak pakai serban, tak pakai jubah, tapi Masya Allah apa yang Abang berikan pada malam ini moga membuka hati kami. Moga menyatu padukan kita. Moga kita menjadi umat Islam yang lebih baik dan lebih beriman insya-Allah. Jazakallah khairan kathiran. Assalamualaikum ini dalam berjihad dengan anak-anak ni. Ini mau awas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Minta ampun, minta maaf kalau saya ada salah cakap. Abang Zainal tak ada salah cakap. Masya Allah, sangat-sangat informatif.
May Allah bless you, may Allah make it easy for you. Dan saya tahu abang sentiasa berjuang bercakap tentang kebenaran walaupun dihentam. Tak pernah takut bercakap benar, Masya Allah. Dan Abang Zainal ni, saya nak cerita sikit, bila saya buat program dengan Abang Zainal ni, antara bos yang berani minta kita buat satu-satu program yang mencabar dan berani melindungi kami dan berada kuat di belakang kami, di tepi kami, di hadapan kami dalam perjuangan. Inilah dia seorang orang kata leader yang walk the talk. Terima kasih Abang Zainal. Jazakallah khairan kathiran. InsyaAllah bertemu lagi. Saya akan cari Abang Zainal masuk kat TikTok ni lagi. Tak lepas, ramai nak jumpa lagi Abang. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Abang Zainal. May Allah bless you. Dan